Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat dan pembantu kepada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim menjadi kritikan besar terhadap pimpinan beliau. Sehingga ada yang berani menuduh Anwar Ibrahim sebagai pengamal nepotisme dan juga pengamal penerusan kepada budaya kerja yang lama, yang mana selama ini ditentang oleh beliau. Dan namun demikian, ada juga penganalisis yang masih berpegang bahawa Nurul Izzah sesuai dengan jawatan tersebut kerana beliau tidak dibayar apa-apa gaji. Namun demikian, yang paling memberikan kita inspirasi pada petang ini ialah mujurlah masih ada Rafizi. Di ketika ramai memilih untuk menyetujui dan mengampu Anwar Ibrahim dalam isu pelantikan anaknya, Nurul Izzah, atau setidak-tidaknya hanya berdiam diri bagi menyelamatkan masa depan sendiri, timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli sebaliknya masih lagi boleh dipuji dalam hal ini. Beliau tetap tidak menyembunyikan suara dan pendiriannya yang kurang setuju dengan pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri itu. Selain Nurul Izzah turut menjadi bualan ramai kerana dilihat suatu pengamalan nepotisme ialah tindakan Speaker Parlimen Johari Abdul yang melantik anaknya sebagai pegawai khasnya. Kedua-dua, Anwar dan Johari, bagaimanapun tetap mempertahankan pelantikan anak mereka itu dengan alasan ia adalah pro bono, iaitu tidak dibayar gaji oleh kerajaan selain mempunyai kelayakan yang bersesuaian. Menyedari pelantikan itu sudah pun dibuat dan Anwar serta Johari sendiri ternampak tidak mahu berganjak, bahkan yang dilantik pula enggan melepaskan peluang walau menerima kecaman ramai. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata, budaya nepotisme dengan melantik ahli keluarga sendiri ke jawatan tertentu dalam kerajaan perlu dielak pada masa akan datang. Saya berpandangan perkara ini perlu dielakkan oleh mana-mana kerajaan pada masa akan datang, kata Rafizi Ramli. Bagaimanapun bagi kes Nurul Izzah dan Iqbal, pelantikan sudah pun dibuat, katanya sebagaimana dipetik Harian Metro. Kini, kata Rafizi Ramli, pelantikan itu diharap dapat dibuktikan dengan kedua-duanya mampu membawa nilai tambah yang boleh dibanggakan. Ia tidak melibatkan dana awam. Apa yang kita harapkan sekarang ialah mereka perlu buktikan mereka akan membawa nilai tambah, tegas Rafizi Ramli. Begitupun Rafizi juga berkata, pihak yang terbabit dalam membuat keputusan sedemikian wajar mengambil perhatian terhadap pandangan rakyat dan isu berkenan. Di peringkat PKR, kita harap kita move on, dan cabaran itu ada pada Nurul Izzah dan Iqbal untuk membuktikan mereka ada nilai tambah dalam keadaan mereka tidak mengambil sebarang wang rakyat. Sudah pasti saya faham sentimen itu, katanya dipetik sebagai berkata, secara sedar atau sengaja enggan mengakuinya, kita seharusnya berbangga dengan pendirian Rafizi dalam hal ini. Pendirian yang tiada terbuai untuk bersetuju dan mengampu Perdana Menteri seperti mana kegemaran yang lain adalah ibarat permata yang mampu menyelamatkan PKR dan PH pada masa depan di ketika rakyat di luar secara majoritinya menolak pelantikan nepotisme berkenan. Cuba kita bayangkan jika ketika ini timbalan Presiden PKR pun turut sama menyokong dan mengampu Anwar selaku Perdana Menteri dalam pelantikan Nurul Izzah itu. Atau jika ketika ini bukan Rafizi yang memegang jawatan timbalan Presiden PKR, siapakah lagi yang boleh diharapkan untuk bersuara mewakili pendirian majoriti rakyat? Hakikatnya, mujurlah masih ada Rafizi yang tetap sama jiwa dan pendiriannya seperti sebelum ini. Jika tidak, disebabkan ramai yang ternampak mula terseronok dengan kemilaunya kuasa sekarang ini, maka
malah tidak lagi menyebut perkataan reformasi sebagaimana dulu-dulu, entahlah masih ada atau tidak masa depan PKR dan PH pada PRU 16 nanti jika berterusan begini. Semoga dengan suara Rafizi ini, dua nepotisme itu adalah yang terakhir berlaku dalam kerajaan perpaduan berjenama Madani ini. Sekali lagi, mujurlah masih ada Rafizi. Dipetik daripada tulisan Sabudin Husin dalam laman blog beliau. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku amat menarik perhatian kita. Apabila mujurlah Rafizi Ramli masih ada lagi. Secara sedar atau tidak, sengaja atau tidak, kita sendiri perlu mengakui nasib baik masih ada Rafizi yang seharusnya kita berbangga dengan pendirian beliau itu. Pendirian Rafizi tidak terbuai untuk bersetuju dan mengampu Perdana Menteri, seperti mana kegemaran yang lain adalah ibarat permata yang mampu menyelamatkan PKR dan PH. Kerana menurut penganalisis politik dan juga pemerhati politik dan banyak juga netizen yang mempersoal bahkan memberikan pandangan bahwa tindakan Anwar Ibrahim melantik Nurul Izzah Ibrahim sebagai penasihat ekonomi beliau adalah satu tindakan yang mungkin akan membuatkan PKR dan PH ditolak dalam PRN akan datang ini. Ada juga yang menganggap bahwa tindakan ini akan menyebabkan PKR dan PH akan terkubur. Namun, mujurlah Rafizi masih ada. Cuba bayangkan jika ketika ini timbalan Presiden PKR pun turut sama menyokong dan mengampu Anwar selaku Perdana Menteri dalam pelantikan Nurul Izzah itu. Atau jika ketika ini bukan Rafizi yang memegang jawatan timbalan Presiden PKR. Siapakah lagi yang boleh diharapkan untuk bersuara mewakili pendirian majoriti rakyat? Hakikatnya, mujurlah masih ada Rafizi yang tetap sama, jiwa dan pendiriannya seperti sebelum ini. Jika tidak, disebabkan ramai ternampak mula terseronok dengan kemilaunya kuasa sekarang ini, malah tidak lagi menyebut perkataan reformasi sebagaimana dulu-dulu, entahlah masih ada atau tidak masa depan PKR dan PH pada PRU 16 nanti jika berterusan begini. Semoga dengan suara Rafizi ini, dua nepotisme ini adalah yang terakhir berlaku dalam kerajaan perpaduan berjenama Madani ini. Sekali lagi, mujurlah masih ada Rafizi. Ditulis oleh Sabudin Husin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.